Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi ini cikgu nak kongsikan bahan pembelajaran kita seterusnya, fizik tingkatan 5, SSM bab 3, subchapter 3.3, daya gerak elektrik dan juga rintangan dalaman. So apa yang murid-murid cikgu di rumah sana dan di luar sana akan dapat daripada video cikgu ni adalah, yang pertama, kita akan menerangkan berkaitan dengan daya gerak elektrik. Okey, ini simbol dia ni, berkaitan dengan daya gerak elektrik. Kemudian kita juga akan menerangkan berkaitan dengan rintangan dalaman. Kemudian eksperimen untuk menentukan DGE dan rintangan dalaman ni, cuma kita lampirkanlah prosedur biasa dalam melakukan eksperimen, dan mungkin kita bincangkan apa yang berlaku. Dan terakhir lagi kita cuba lampirkan satu latihan mudah berkaitan dengan soalan melibatkan DGE dan juga rintangan dalam sel. Okey, tanpa buang masa kita teruskan dengan idea. Dengan idea berkaitan dengan daya gerak elektrik ataupun bahasa Inggerisnya electromotive force. Okey, kita lihat video ni. Electrical charges generate a field around them. These fields of force repel and attract other electrically charged particles. Like charges repel and opposite charges attract. When enough of these charged particles are separated, a potential difference is created. Electromotive force is a potential difference measured in volts. The symbols commonly used for electromotive force are E or V. The potential difference in charges is what forces electric current to flow. There are 7 fundamental forms of electricity generation. All of these forms of electricity generation create an electromotive force, or EMF. One of the most commonly used forms of electricity generation is the electrochemical reaction, or better known as a battery. The potential difference across 2 open terminals is known as the unloaded voltage. The electrical potential difference forces current flow when a circuit is attached to the source of EMF. There is typically some amount of resistance in all electrical components and devices. When current flows, the voltage across the terminals of the source of EMF is no longer the unloaded voltage value. There will be a voltage drop inside the device due to the internal resistance of the EMF source. When the circuit was not connected, the battery had an unloaded voltage rating of 1.5 volts. Once the circuit was connected and current started to flow, there was a voltage drop across the internal resistance of the device, and the applied circuit voltage was reduced to 1.3 volts. The DC power supply is a commonly used device in the lab. This device has the ability to create different amounts of electromotive force. As the voltage is increased, the potential difference between the terminals is increased. Note that the unloaded voltage of the power supply is set to 5 volts. A DC power supply will experience a loss of potential difference due to the internal resistance of the supply. When the circuit is connected and current starts to flow, the internal resistance of the power supply reduces the applied circuit voltage to 4.7 volts. Electromotive force is the potential difference that forces current to flow in a circuit. We have looked at a couple of different sources of EMF and at some practical applications. Okey. Jadi berdasarkan video tadi, secara umumnya kita dapat lihat apa yang berlaku adalah pada bateri tadi kita nampak kalau tidak disambungkan dalam lita, beza keupayaan adalah 1.5 volt, tapi bila disambung pada lita bacaannya menjadi 1.3 volt. Untuk direct current tadi
Bila tidak disambung pada litar, bacaannya adalah 5 volt, tetapi apabila disambung pada litar, bacaan yang ditunjukkan menjadi 4.7. So, jadi persoalan ni, apakah yang berlaku dan kenapa ianya menyusut, kita akan rungkai dalam pembelajaran seterusnya. Okey. So, kita nak lihat dekat sini. Yang pertama, daya gerak elektrik. Ini adalah contoh di luar sana beberapa bateri. Okey, kita ada akumulator asid pelambam ini yang kita dapat dalam motosikal dan kenderaan-kenderaan yang beroperasi menggunakan bateri, contohnya kereta, lori dan sebagainya. Yang di bawah ni sel kering alkali yang biasa kita nampak pada torchlight, kereta-kereta mainan kawalan jauh dan seumpama dengannya. Dan di bawah ni bateri ion lithium. Yang ni kita dapat pada handset lah ataupun orang kata pada mana-mana gadget-gadget yang lain seperti laptop dan sebagainya. So, daya gerak elektrik ni sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, yang tertakrif yang ada di dalam buku teks pelajar, cikgu gunakan buku teks sebenarnya, ini bahan daripada buku teks, simbolnya E dekat sini, cikgu tak pasti tapi mungkin E. So, tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik untuk menggerakkan 1 kulum cas dalam 1 liter lengkap. Ini takrifan untuk daya gerak elektrik. So, dekat sini awak dah nampak lah, E adalah daya gerak elektrik ni, simbol ni. Dan E tenaga yang dibekalkan, dan Q ini adalah jumlah cas yang mengalir. Dan akhirnya kita dapati dekat sini unit SI bagi DGE iaitu volt lah ataupun joule per kulat. Ni yang paling penting lah dalam fizik. Penulisan untuk unit ni amat penting selain daripada formula yang betul dan penggantian yang tepat berdasarkan unit-unit asas yang kita telah belajar sebelum ini. Okey, so kita terima dulu DGE diberi oleh formula E dibahagikan dengan Q. Ini adalah contoh lagi. Rajam merupakan sebuah bateri sel kering yang dapat membekalkan 1.5 joule. Sebab tadi disebutkan tenaga ataupun kerja. So, 1.5 joule tenaga elektrik bagi setiap 1 kulum cas yang mengalir dalam 1 liter lengkap. Ini bateri biasa yang kita dapat di luar sana di pasaran yang akan ada level 1.5 volt. So, nilai DGE sel kering ini adalah 1.5 volt ataupun nilai yang setara 1.5 joule per kulum. Mana kita dapat ni? Istilah ni daripada formula tadilah. E bahagi dengan Q. Sebab tu kita dapat joule per kulum. Okey, maklumat yang ada di sini, kita nampak sebuah voltmeter mempunyai rintangan tinggi. Oleh itu, arus sel kering yang melalui voltmeter boleh diabaikan. Bacaan voltmeter adalah nilai DGE bagi sel kering. Itu dah diberi gambaran jelas lah macam mana nak mengukur DGE. Sebenarnya kalau kita tengok kat sini, kita dah nampak dah DGE ni apabila kita ukur menggunakan voltmeter, kita akan terus dapat nilai DGE. Bermaksud bateri yang tidak diletak ataupun dipasang dalam litar yang lengkap. Okey, seterusnya perbandingan berkaitan dengan DGE, daya gerak elektrik, atau dalam bahasa Inggeris electromotive force atau EMF, dengan beza keupayaan. So, caranya adalah kita tengok dua-dua kiri dan kanan sebenarnya. Ini beza keupayaan kalau kita tengok kat sini. Okey, dalam litar ni kita dapati yang pertama kita akan nampak perbezaan di sinilah. Ni litar terbuka. Okey, bila litar terbuka kita dapat cari DGE. Bila litar tertutup, so kita akan dapat beza keupayaan. Okey, seterusnya mentol tak menyala, tetapi yang ini menyala. Ini dalam litar. Okey, ni pelajar kena faham. Ini biasa confuse di pelajar lah macam mana nak bezakan daya gerak elektrik dengan beza keupayaan. So, apa yang daripada litar ni kita dapat tafsirkan bahawa untuk litar terbuka arus tak akan mengalir lah.
Bagi litar yang tertutup, sudah pasti arus akan mengalir. Okey, kemudian bacaan voltmeter dalam litar terbuka adalah sama dengan bacaan daya gerak elektrik. Maksudnya kalau di sini kita letakkan voltmeter yang disusun secara selari ni, disusun secara selari, bacaan dia sama. Kalau sini 1.5 volt, sini pun akan memberi bacaan 1.5 volt. Tapi kalau di sini kita sambung, kalau bateri asal 1.5 volt, mungkin sini akan reduce. Contoh tadi kita tengok 1.3 volt lah. Okey, bacaan dekat sini bacaan voltmeter dan litar tertutup adalah sama dengan bacaan beza yang merentasi mentol. Maksudnya tak sama lah. Yang merentasi mentol ni menghasilkan 1.3 volt. Okey, kerja yang dilakukan oleh suatu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 coulomb cas dalam 1 liter lengkap. Ini definisi DGE tadi. Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas di antara 2 titik. Ini definisi untuk ini adalah definisi untuk daya gerak elektrik, beza keupayaan, minta maaf. Ini pula adalah definisi untuk daya gerak elektrik. Yang bawah ni adalah definisi. Kat bawah ini yang cikgu boleh katakan dalam jadual perbezaan ni adalah lebih kepada definisi DGE dan juga definisi untuk beza keupayaan. Seterusnya, rintangan dalam. Rintangan dalam ni idea dia, cikgu dah tengok dah tengok sama-sama dengan cikgu tadi dalam video tadi. Awal video tadi cikgu dah cakap kalau bateri tu dia menyusut kepada 1.3, kalau DC dia menyusut kepada 4.7. So kenapa? Kenapa? So dalam buku teks kamu, dalam muka surat 115 tu ada kenyataan yang dinyatakan dalam slide cikgu ni. V adalah lebih kecil berbanding dengan DGE. Kenapa? Hal ini menunjukkan terdapat susutan voltan. Apakah yang menyebabkan susutan voltan dalam sel kering? Ini kita nak tengok ni kenapa. So ini adalah eksperimen ataupun aktiviti pada dalam buku teks kamu tu, muka surat 115. Kita tengok dekat sini, tujuannya adalah membanding DGE dengan keupayaan tadi. So kita dah tengok sebenarnya. So ini adalah radas yang kamu kena pasang. Okey, yang penting kamu tahu menyusun atau menyusun voltmeter secara selari. Ini adalah prosedur untuk mengukur beza keupayaan di dalam litar. Kalau kita nak ukur arus pula, kita letak secara sesiri emitter ni. Okey, so sebenarnya yang ini kita boleh sebenarnya bagi pelajar yang ada sedikit ilmu pengetahuan dia berkaitan dengan arus elektrik begitu mantap, sebenarnya dia boleh predik sebenarnya apakah yang akan berlaku. Ini contohnya lah. Okay. So ini pula aktiviti 3.7 yang kita nak lihat berkaitan dengan tadi rintangan dalaman tadi. Rintangan dalaman, kita tengok kenapa arus itu menyusut. Sebenarnya kenapa beza keupayaan menyusut daripada 1.5 kepada 1.3, kenapa arus terus menyusut daripada 5 kepada 4.7, sebenarnya ialah disebabkan oleh rintangan dalam lah. So ni aktiviti 3.7 ni sebenarnya mengkaji rintangan dalam. Mengkaji rintangan dalam ni adalah prosedur untuk melakukan aktiviti 3.7. Pelajar boleh tengok lah. Okey, sebenarnya rintangan dalaman ni, okey, kalau kita tengok bateri ni, kita nampak ni adalah simbol untuk daya gerak elektrik. Ini adalah rintangan dalam. Sebenarnya rintangan dalam ni berada di dalam bateri. Ni R ni rintangan luar, rintangan yang terdapat di dalam litar lengkap. Okey, so definisi di sini kita lihat sebagai rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. Disebabkan bahan elektrolit dalam sel tersebut. Unit SI bagi rintangan dalam itu R ialah ohm, sama seperti rintangan luar juga, iaitu kita pakai ohm. Rintangan dalam menyebabkan kehilangan tenaga haba, sebab tu kita bukan bateri rasa panas, biasanya panas dalam sel kering kerana kerja dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas bagi menentang rintangan di dalam
sel kering. Cas bergerak daripada terminal negatif ke positif dan arus bergerak daripada terminal positif ke terminal negatif. Okey, jangan lupa itu. Beza keupayaan merentas terminal sel kering adalah kurang berbanding DGE apabila arus mengalir dalam litar lengkap ataupun litar tertutup lah. So kita tengok kat sini. Jadi kita nampak ni IR. Ni kita boleh tengok sebenarnya macam mana IR ni. Daripada hukum Ohm sebenarnya kita ada V sama dengan IR ni dalam hukum Ohm. R ni adalah rintangan luar. So kalau kita nak cari IR ini untuk daripada konsep DGE ni, kita ada dekat sini kita akan dapatlah DGE tolakkan dengan volt. Kita akan dapatlah cari susutan voltan. Contoh tadi, kalau kita tengok bateri 1.5 menyusut kepada 1.3, bermaksud di situ kita ada susutan sebanyak 0.2 volt. Itulah maksudnya. Okey, boleh faham simple saja sebenarnya. Okey, so seterusnya kita ada formula bagaimana menentukan DGE dan rintangan dalam. Ni gambar rajah skematik lah yang dibuat dalam bentuk simbol. Yang putus-putus ni sebenarnya bateri, mana dalam bateri ni kita ada rintangan dalam. Okey, yang di luar ni adalah bukan putus-putus ni adalah litar lengkap, litar sebenar yang kita bina yang disambungkan kepada bateri, mungkin berfungsi untuk menyalakan mentol atau alat-alat lain. So susutan voltan tadi kita nampak I arus kalikan dengan rintangan dalam, boleh kita samakan dengan DGE tolak tekan dengan volt. Tolakkan dengan volt. So maka V sama dengan, kita gunakan formula ini, IR kita manipulasi sebenarnya, IR negatif IR tambahkan dengan DGE. Okey, ini simbol-simbol yang berkaitan. Inilah simbol DGE. V besar adalah beza keupayaan merentasi perintang. I adalah arus. R kecil rintangan dalam. R besar adalah rintangan luar. So kita akan dapatlah kat sini rumus yang kita akan pakai. Rumus yang kita akan pakai berkaitan dengan DGE. Berkaitan dengan DGE. Okay, V ni, V besar ni IR. Berkaitan dengan rintangan luar berkaitan dengan rintangan luaran. Yang ini R kecil rintangan dalam. V kita tengoklah kat sini. So kita nampak I sepunya, I dalam rita adalah sepunya. Kita boleh buat faktor sepunya. Okay, hasilnya kita akan nampak I kurungan R besar tambahkan dengan R kecil. Ini matematik saja. Ini adalah matematik. So fizik tak lengkap kalau kita tak buat graf lah. Ini daripada eksperimen. Apabila graf V melawan I diplotkan, satu graf lurus dengan kecurangan negatif diperoleh. Memang betul lah. Kita akan nampak seperti inilah yang berlaku, di mana apabila kita tengok graf ini sebenarnya memang betul ianya berkecurangan negatif, dan bila kita kira pun dia akan dapat negatif. Ini kena fahamlah macam mana salah satu ilmu yang perlu belajar aja, macam mana kita nak mengoperasikan satu uji kaji untuk mengkaji DGE. Maksudnya eksperimen yang cikgu tunjukkan di awal tadi, 3.7. So daripada graf kita boleh buat satu persamaan. So daripada matematiknya, garis lurus Y sama dengan MX sama C lah. So daripada graf yang kita dapatkan ni, kita akan dapat V sama dengan negatif R, I tambahkan dengan DGE. So kita akan nampak dekat sini pintasan pada paksi Y adalah DGE, iaitu C, dan kecurunan M merupakan DGE lah. Merupakan DGE. Ini secara matematik. Fizik tak lengkap kalau kita tak ada ilmu matematik. Fizik tak lengkap kalau matematik kita lemah, akan berlaku sedikit kesukaran lah. Sedikit kesukaran. Okay, seterusnya di sini cuma perbincangan mudah menunjukkan apa yang sebenarnya berlaku. Kalau kita tengok antara dua litar ni lebih kurang sama saja. So perbandingan graf V melawan I dalam menentukan DGE dan juga hukum Ohm. Okey, kita tengok secara kasar graf sama, gambar raja litar sama. Cuma kedudukan voltmeter saja yang berbeza. Kedudukan voltmeter saja yang berbeza.
beza. So dalam DGE voltmeternya di bateri lah, tapi untuk dalam hukum Ohm kedudukan voltmeternya pada rintangan ataupun pada mentol. Graf pun berbeza. Kalau graf ni tadi kita nampak kecerunannya negatif, tapi bagi hukum Ohm kecerunannya positif. Okey, apa kesimpulannya dekat sini? Apabila I bertambah, V akan berkurang. Ni hipotesis sebenarnya. Ini sebenarnya hipotesis. Berdasarkan graf, V berkadar secara linear dengan I. Okey, secara linear okey, dengan I. Okey, formula kita tengok sama. Okey. Apa lagi dapatannya? Dalam DGE, apabila nilai R berkurang, I akan bertambah. Okey, betul. Persamaan yang kita pakai dah nampak tadi. DGE sama dengan V tambah IR kecil. Dan yang terakhir, jika I bertambah, maka IR juga akan bertambah. Oleh sebab nilai DGE adalah tetap, maka V akan berkurang. Dan daripada hukum Ohm yang terakhir sekali, jika I bertambah, maka V juga bertambah. Hipotesis yang kita dapat daripada eksperimen hukum Ohm. Okey, yang ini kesan yang kita nak tengok bagaimana apabila sel kering itu kita sambungkan secara bersiri atau selari. Okey, yang pertama cikgu nak cek lah adakah pelajar betul-betul faham sambungan itu. Okey, ini adalah sambungan sersiri, ini adalah sambungan selari. Kita dah lihat dalam elektrik juga sebelum ni. Okey, kita dah nampak arus elektrik yang perintang disusun secara siri dan juga selari. Okey, rintangan dalam untuk siri ni nampak. Okey, RG ni maksudnya rintangan dalam, jumlah rintangan dalam. Okey, R. So kita tambahlah sebab siri siri kita tambah. So kita ada 4R di sini. Jumlah DGE-nya 4. Jumlah DGE adalah 4. Kita tengok. Ini sama juga sebenarnya dengan litar siri dan selari. Okey, untuk DGE bagi bateri yang disambung secara selari, kita gunakan salingan di sini. So kita akan dapat rintangan dalaman jumlah dia akan dapat R/4 lah, salingan daripada 1/RJ ni. Dan DGE nya adalah dapat DGE lah, satu saja dekat sini. So kesimpulan daripada gambar rajah ni yang dibuat begitu cantik bagi cikgu. Okey, apa yang kita dapati apabila sel kering secara bersiri, kita akan nampak DGE berkesan dia meningkat. Tetapi bagi sel kering yang disambung secara selari ni, kita akan dapat mengurangkan rintangan dalam. Ini perbezaan lah. Dan apa yang pelajar perlu tahu sebenarnya kesan rintangan dalam apabila bateri disambung secara siri dan juga selari. Seterusnya kita nak tengok satu soalan yang kita kena cuba buat untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan DGE dan juga rintangan dalam. Okey. So di sini adalah soalannya. Okey, apa yang diberi dekat situ? DGE dia 1.5 volt, rintangan dalamnya adalah 0.5 ohm. Okey, kita tengok litar A susunan dua sel kering secara siri, yang ini disusun secara selari. Nampak, tengok pada kedudukan bateri ini. Yang ini siri, yang ini selari. Okey, bandingkan arus yang mengalir bagi kedua-dua susunan litar di atas. Okey, ini dah dalam jadual tadi. Tapi kita kena kira lah. Kemudian yang kedua, sambungkan sel kering yang manakah memberi nilai arus yang lebih besar dan jelas. Nyatakan jawapan kamu. B, jika litar dalam rajah 3.32B disusun dengan 3 sel kering secara selari. Kita tambahlah satu bateri tengok B tu. Okey, hitung arus mengalir, bandingkan arus yang mengalir dan akhir sekali nyatakan hubungan. So kita selesaikan. Okey, inilah contoh dia. Soalan yang pertama tadi, bandingkan arus yang mengalir bagi kedua susunan litar di atas. So kita kira lah R total dia kita nampak tadi. Untuk litar yang pertama kita ada bateri, ada dua yang secara siri. So 0.5 tambah 0.5. So rintangan dalamannya 1.0 lah ataupun 1 ohm. Menggunakan rumus kita belajar DGE.
Okey, yang kita ambil yang bawah, kita gunakan I sepunya. Kita boleh dapat dekat sini arus dia sebab dia nak arus kan. Jadi kita buat matematik kat sini, I sama dengan DGE bagikan R total tadi. Kita akan dapat lah DGE nya 3 tadi dia bagi sebab kita libatkan satu bateri 1.5. Kenapa 3? Sebab satu bateri 1.5. Jadi 2 bateri 1.5 tambah 1.5 itu dapat 3. Okay, R tadi, R ni rintangan luar lah. R je ni yang kita dapat total daripada atas 1. Yang R ni 10. Memang ada dibagilah kat situ kan. Dia bagi dekat di dalam data kamu tu ada tadi 10 kat sini. Ni. 10 ohm. Okey, jadi jelas kita tambahkan, so kita akan dapat 0.27 ohm untuk bersiri. Untuk selari kita gunakan salingan 0.5 tambah 0.5 sini, so rintangan dalam total dapat 0.52 ohm, lebih rendah daripada siri tadi. Jadi gunakan konsep yang sama, rumus yang sama, kita manipulate rumus DGE, masukkan nilai yang betul, 1.5 ni kita dapat daripada total tadi. Kenapa 1.5 bukan 3? Betul, bagus. Sebab tadi kita dah tengok dalam jadual, apabila DGE disambung secara selari, kita akan dapat 1 DGE. So 1.5, 1.5, 1.5, walaupun dia ada 4, so dia akan dapat 1 DGE sahaja. Sebab tu kita pakai 1.5 volt sahaja. Tengok balik pada jadual yang cikgu tunjukkan tadi. So kita masukkan dengan pergantian yang betul, so kita akan dapat 0.1463. So di sini membuktikanlah, kita akan nampak kesan pada kita akan dapat bandingkan dengan bateri yang disusun secara siri dan selari. So kita ada juga idea berkaitan dengan rintangan yang disusun secara siri dan juga selari. Okey, kemudian soalan yang kedua, sambung sel ke apa soalannya? Sambungan sel kering yang manakah memberi nilai arus yang lebih besar, jelaskan. So jawapannya sambungan sel kering secara bersiri lah. Secara pengiraan memang nyata di sini bersiri. Okey, jawapannya adalah DGE berkesan lebih besar. Okey. Ini dalam jadual tadi. Dalam jadual tadi ada kesimpulannya. DGE-nya lebih besar. Soalan B pula. Jika litar dalam darjah 3.32B disusun dengan 3 sel kering secara selari, hitung arus, bandingkan arus dan nyatakan hubungan. Ni yang cikgu cakap tadi. Kita susun 0.5 pun 0.5, 0.5, 0.5, kita akan dapat rintangan jumlahnya 0.7. Ni yang cikgu cakap tadi. Betul kan cikgu cakap? Walaupun ada banyak bateri yang disusun 5, 6, 7, 8, dia akan dapat satu nilai DGE sahaja. Yang ini kita kira macam biasa, berdasarkan di atas kita akan dapat 0.1475. Memang besar sedikit daripada 2 bateri lah. Memang betul lah, sebab nilai bateri pun dah berbeza. Sudah pasti ada berlaku sedikit peningkatan. So apa yang kita dapat bandingkan arus yang mengalir 2 dengan 3 tadi, nilai arus sudah pasti untuk 3 bateri itu lebih besar lah. Sebab kita kira dan kita dapati sama. Kita dapat banding. Kita dapat banding, memang nilainya lebih besar. So sebabnya semakin bertambah bilangan sel kering yang disusun secara selari, semakin bertambah nilai arus yang mengalir dalam litar kerana rintangan dalam berkesan semakin berkurang. Ini jelas ada di dalam litar. So cikgu flashback balik litar mana? Ni, litar ni lah yang cikgu cakap. Jadual ni lah. Jadual ni yang membenarkan ataupun mengesahkan contoh satu yang kita bincangkan tadi. Kita tengok dekat sini, yang paling penting ni, berapa banyak bateri yang disusun, akhirnya kita akan dapat satu nilai DGE saja. Contoh, kalau ada 10 bateri, tetap kita akan dapat 1.5. Okey, kita sambung pada bahan berikutnya berkaitan dengan future kereta. Ni dah ada ni kat Malaysia ni.
Cuma kereta elektrik EV ni kurang lah. Ada, cikgu dah nampak ada di kawasan sekitar, tapi nampak dalam TV je lah. Di Malaysia cikgu tak pasti ada tak. Tapi kalau hybrid ni dah ada. Okay, so kalau kereta EV ni dekat petrol pump cikgu dah nampak ada Petronas yang ada charging ni EV ni. So, kereta elektrik menggunakan 100% kuasa elektrik dengan tenaga dibekalkan oleh motor elektrik dan bateri yang boleh dicas. Bateri yang biasa digunakan terdiri daripada bateri jenis lithium ion atau nickel mercury. Julat voltan bateri yang diperlukan adalah 300 hingga 800 volt. Ni kenderaan ni kita boleh cas dekat petrol pump lah. Kita boleh refill dekat situ, memang ada. Berapa lama cikgu tak ada experience lah. Macam mana nak pump ni, dah berapa lama kita kena parking kereta kat situ, cikgu tak ada experience lah. Dan kalau individu tu beli kereta ni, kat mana dia nak pump, dia nak charge di rumah, bagaimana, adakah dia ada connection yang bagaimana pun, cikgu belum ada pengalaman berkaitan dengan kereta elektrik ni. Okay, tapi inilah yang berlaku. Kita charge kat sini lah. Ni yang berlaku, maksudnya bateri. So bateri ni yang akan menggerakkan motor elektrik. Kalau hybrid ni banyak, Toyota hybrid semua adalah yang ada kena hybrid ni. So kereta hybrid menggunakan 25 hingga 40% kuasa bateri yang boleh dicas semula dan selebihnya menggunakan bahan bakar. Julat voltan bateri yang digunakan adalah 100 hingga 200 volt. Ni ada yang sepanjang pengalaman cikgu, dia kata kalau kenderaan itu bergerak slow, dia akan guna bateri lah. Kalau kenderaan itu bergerak dengan laju, dia menggunakan kuasa bahan bakar. Inilah yang berlaku. Ni kedudukan motor dan juga bateri di dalam kereta hybrid. Okey, so dalam kedua-dua ciri-ciri kereta ni memang banyaklah, sebab kedua-dua ni adalah mesra alam. Dan sebelum ni kalau kita lihat dalam sebelum ni ada satu cukai cukai, cikgu lupa apa nama cukai itu. Di mana siapa yang menggunakan kereta-kereta hybrid, dia akan dapat pengecualian cukai. Jadi itu antara keistimewaan yang kerajaan berikan lah bagi individu-individu yang menggunakan kereta hybrid yang mesra alam. So bateri kereta EV dan kereta hybrid boleh dicas dengan bekalan elektrik domestik dan di stesen pengisian elektrik biasa atau di stesen pengisian sel suria. Sel suria ialah komponen yang dapat menukar cahaya matahari kepada tenaga elektrik. So di Malaysia masih kurang lagi. Sel-sel suria disusun secara bersiri bagi membentuk sebuah fitness suria. Susunan sel menggunakan suria di stesen pengisian sel suria memainkan peranan untuk mendapat voltan dan arus yang sesuai. Penggunaan kereta EV merupakan satu keadaan alternatif dan menjaga kelestarian alam sekitar. Okay, di dunia ni ada satu tempat penghasilkan sel suria ataupun kita menggunakan kuasa elektrik untuk menghasilkan storage bateri elektrik, berada di apa nama tempat tu cikgu lupa. Di kawasan padang pasir lah yang paling besar di dunia. Okay, kita boleh tengok YouTube lah kalau nak tahu kawasan Gurun Sahara. Ya, di Gurun Sahara. Okey, penggunaan kereta elektrik dan kereta hybrid dapat mengurangkan penggunaan sumber bahan api fosil, meningkatkan kecekapan dengan tenaga serta mengurangkan pencemaran udara. Sebab kalau kenderaan biasa ni dia mengeluarkan asap. Jadi itu sahaja kelas hari ini. Okay, harapkan pelajar boleh rujuk buku teks lah sambil lihat video ini, sambil melihat buku teks dan fahamkan perbezaan antara bateri yang disusun secara selari dan juga siri. Dan satu lagi jadual perbezaan yang kamu akan jumpa adalah daya gerak elektrik dan juga beza kepakaian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.